Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada petang yang mulia ini marilah sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberi kesempatan masa kepada kita, diberi kesihatan yang baik kepada kita, dihindari kita semua daripada mara bahaya malapetaka, khususnya penyakit berbahaya COVID-19. Syukur alhamdulillah dengan kenikmatan, kerahmatan yang Allah berikan kepada kita itu, kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dalam keadaan sempurna. Mudah-mudahan saya mendoakan tuan-tuan semua agar sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati dalam kehidupan tuan-tuan puan-puan bersama ahli keluarga masing-masing. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita teruskan pengajian kita berkenaan bab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada minggu yang lalu. Rujukan kitab Mustakah Hadis jilid pertama. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat mendapat faedah daripada pendedahan ilmu yang sedikit ini. Baik tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga mestilah beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Antara rukun iman yang wajib kita percaya iaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil kitab samawi iaitu yang pertamanya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga wajib beriman kepada kitab Zabur, yakni diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan juga kita wajib beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempatnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan juga kita mestilah percaya kepada selain daripada kitab-kitab samawi itu, iaitu suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi selain daripada iaitu Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Dan juga ada pendapat mengatakan diturunkan 10 suhuf kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran terhimpun banyak perkara yang menjadi panduan kehidupan kita orang Islam. Yang pertamanya dasar-dasar suci dan mulia, dan sebenar-benar cara serta sebaik-baik undang-undang ataupun peraturan terdapat di dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menjadi jahil ataupun menjadi tidak berpengetahuan. Sebab apa? Sebab kita ni tidak kurang mempelajari tentang apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, segala apa jua yang diperlukan oleh umat manusia meliputi akidah kepercayaan, amal ibadah, adab sopan dan segala bentuk kira bicara dan hubungan sama manusia dalam bidang perniagaan, perusahaan dan sebagainya, dalam bentuk muamalah itu
semuanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim tu. Dan yang ketiga, segala peraturan yang menjamin wujudnya hak perseorangan ataupun hak individu yang sempurna, membentuk keluarga yang bahagia, masyarakat yang baik, bahkan pemerintahan yang adil pun juga ada dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Al-Quran, sebuah kitab yang menghimpunkan segala hukum hakam, peraturan kehidupan yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Hakikat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, hai ahli kitab. Ahli kitab ni ialah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sesungguhnya Allah telah datang kepadamu Rasul kami. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkannya. Maksud cahaya di sini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk kitab itu ialah Al-Quranul Karim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Inilah hakikat Al-Quran sebenarnya, yang menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia yang boleh mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Maksud kegelapan ini daripada kejahilan, dan kepada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kita, telah datang kepada umat akhir zaman ini. Seorang Rasul selaku ubur atau suluh yang menerangi pandangan hati nurani manusia, dan sebuah kitab Al-Quran yang menyatakan segala yang dihajati oleh manusia untuk kesempurnaan dan kesentosaannya. Yakni inilah apa yang ada dalam Al-Quran itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu sendiri sebagai penyuluh, sebagai lampu suluh yang menerangi hati nurani manusia, yang mengajak manusia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan menyatakan segala yang dihajati oleh manusia untuk kesempurnaan kehidupan mereka. Yang kedua, melalui Rasul dan kitab yang tersebut, Allah Ta'ala dengan peraturan dan undang-undangnya menunjukkan jalan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Allah datangkan kepada kita Rasul untuk menunjukkan jalan kehidupan yang sempurna, jalan kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala di dunia dan di akhirat nanti dalam keadaan yang selamat. Kepada sesiapa yang menerima dan menurut peraturan dan cara bawaan hidup yang diredainya. Maksudnya orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, beriman kepada kitab Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan jalan keselamatan hidup di dunia. Selamat di dunia dan selamat juga di hari akhirat. Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh.
Ini Allah SWT perintahkan. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Yakni Islam. Yang kedua, Al-Quran juga mengeluarkan manusia dari gelap gelita, yakni kufur, tidak beriman, kejahilan, maksiat dan sebagainya, kepada sinaran yang bercahaya iman. Bagi orang yang mempercayai Al-Quran, orang yang beriman dengan Al-Quran, orang yang memerhati, mentadabbur, mengkaji Al-Quran ini, iaitu orang yang telah mendapat sinaran cahaya iman, ilmu pengetahuan, amal ibadah dan perkara-perkara yang mulia. Yang ketiga, Al-Quran juga memimpin manusia, memimpin kita semua ke jalan yang tidak ada kebimbangan sesat. Maknanya orang yang mempercayai Al-Quran, mengkaji, sudah pasti mereka ini tidak akan berlaku kesesatan dalam kehidupannya, dan tidak pula berat atau payah dijalani, iaitulah jalan as-siratal mustaqim, jalan yang betul lurusnya. Jadi apabila kita mempercayai Al-Quran, dan Al-Quran secara automatically membimbing kita ke jalan yang senang, ke jalan yang lurus, jalan yang betul. Hakikat ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Hadis ini agak panjang tuan-tuan. Hadis yang ke-18 dalam kitab Mustikah Hadis jilid yang pertama ini. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala innaha satakunu fitnatun. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laisa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim walladzi la tazighu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsinah wa la yashba'u minhul ulama wa la yakhluqu an kathratir raddi wa la tanqadi ajaibuhu walladzi lam tantahil jinnu idza sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih man qala bihi sadaqa wa man amila bihi ujira wa man hakama bihi adala wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Maksudnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini agak panjang, dari Ali radhiyallahu anhu katanya, ingatlah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaslah, sesungguhnya akan berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar. Ini pesan Sayyidina Ali kepada kita semua. Dia dengar Rasulullah menyebutkan, jaga-jagalah, sesungguhnya akan berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar. Aku bertanya, yakni Sayyidina Ali tanya Nabi, apakah caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, caranya ialah berpegang teguh kepada ajaran, yakni kitabullah. Ia mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat yang terdahulu dari kamu, yakni dalam Al-Quran mengandungi kisah-kisah umat yang terdahulu daripada kita, dan berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu, berita-berita yang akan berlaku pada masa hadapan, serta hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu. Kitab Allah Al-Quran dialah yang menjadi pemutus antara yang benar dengan yang salah,
Al-Quran ini ialah membezakan al-farqu bainal apa ni? Al-Quran itu membezakan yang benar dengan yang salah. Maknanya pemutus, ya, pembeza antara benda yang benar dan yang batil. Bukan keterangan yang olok-olok. Sesiapa jua dari golongan yang sombong, angkuh, meninggalkan dengan tidak menurut hukumnya, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tidak beriman, tidak percaya Al-Quran, maka akan dibinasakan oleh Allah. Dan sesiapa yang mencari petunjuk dari yang lainnya, yakni tidak mengambil Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan kehidupannya di dunia ini, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ya, kalau kita ambil panduan, pedoman selain daripada Al-Quran dalam kehidupan kita di dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan disesatkan oleh Allah. Al-Quran ialah tali yang teguh, kukuh, dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan, dan dia jua siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng atau terpesong. Maknanya Al-Quran ini membimbing manusia ke jalan yang betul, ke jalan yang benar. Tinggal lagi kita ni tuan-tuan, tidak berapa nak yakin, tidak berapa nak percaya sangat, tidak berapa nak percaya betul-betul akan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Sebab itulah kehidupan kita ni banyak terpesong, jauh lari daripada landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran dengan kata-kata makhluk. Al-Quran ini terjaga. Allah Subhanahu Wa Taala jaga isi-isi Al-Quran, ayat-ayatnya, agar tidak dipesongkan oleh manusia yang berniat jahat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak bercampur dengan kalimah-kalimah, kata-kata manusia. Dan alim ulama pula tidak merasa puas daripada mengkaji isi kandungannya. Kita lihat hari ini orang alim tuan-tuan, ya, kita lihat sahabat-sahabat Nabi sendiri, kemudian tabi'in, mereka ni tidak jemu-jemu, bahkan sampai zaman akhir ni pun masyarakat Islam tidak jemu-jemu membaca, mengkaji berkenaan dengan isi kandungan Al-Quranul Karim itu. Ia tidak sama dengan buku-buku lain. Buku lain, tuan-tuan, kalau kita baca buku cerita hanya sekali saja. Baca kali kedua tak nak dah. Tetapi Al-Quran, makin kita baca, makin kita kaji, maka makin kita berkehendakkan. Maknanya rasa tarikan, kekuatan Al-Quran tersebut. Rasa kemanisan dan kelazatan membacanya tidak akan susut atau hilang, meskipun ia dibaca berulang-ulang. Kalau kita baca surat Rabah sekali je. Jadi masalahnya tuan-tuan, hari ini masa kita banyak kita baca benda-benda lain daripada baca Al-Quran. Kalau akhbar tu, kalau orang yang minat baca akhbar, semua jenis akhbar dia baca, tetapi Al-Quran dilupakannya. Sebab itulah, dalam kehidupan itu, orang yang melupakan Al-Quran ni, Allah lupakan dia. Allah sesatkan, tidak jumpa jalan yang benar. Baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan hilang, tidak akan susut ayatnya meskipun dibaca berulang-ulang, dan kandungannya menakjubkan. Isi kandungannya amat menakjubkan kita, tidak berkesudahan. Dialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak bertahan hati menerimanya, sehingga mereka memujinya dengan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan,
yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Jin pun tuan-tuan, jin pun beriman, mempercayai akan Al-Quran. Kalau kita manusia ni, makhluk yang yang lemah ini, kalau tak percaya Quran, tak percaya Al-Quran itu adalah wahyu Allah SWT, tidak mengambil pedoman daripadanya, maka kita itu dikatakan lebih teruk daripada jin. Tuan-tuan, jangan kita samakan keadaan kita dengan makhluk jin. Jin pun, makna jin pun percayai. Kalau kita tak percaya, maka kita lagi teruklah. Seboleh-bolehnya biarlah sama kita percaya kepada Quran, jin pun percaya Al-Quran. Barulah jin tidak ganggu kita, tuan-tuan. Masalahnya kita tidak percaya pada Al-Quran, maka jin tadi yang nakal itu akan mengganggu kita. Okey, baik. Demikian juga sesiapa yang berkatakan sesuatu dengan berdasarkan kitab itu. Orang yang berhujah menggunakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, benarlah perkataannya. Tidak akan sesat lagi. Dan sesiapa yang beramal dengan ajarannya, siapa yang mengambil ayat Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehariannya, diberikan pahala. Dan sesiapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum-hukumnya, adillah keputusannya. Ni bagi kita, orang yang sentiasa memutus hukum, maka tidak boleh tidak kena memihakkan, kena berpihak kepada Al-Quran. Rujuklah Al-Quran. Dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajaran-ajarannya, sudah tentu ia beroleh hidayah petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi sebagai da'i, tidak boleh lari daripada sentiasa berpegang, sentiasa beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Barulah orang akan ikut apa yang disampaikan oleh mereka. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Darimi. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulannya, Al-Quran ini kalaulah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat, merupakan mukjizat. Apabila disebut mukjizat, tuan-tuan, ia satu perkara yang hebat, yang boleh melemahkan yang lain. Jadi Al-Quran ini, walaupun ada segolongan manusia yang cuba mengubah ayat-ayatnya, namun ianya tetap terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya sama-samalah kita mengamalkan, mengambil Al-Quran sebagai panduan, sebagai rujukan dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kehidupan kita berada di atas landasan yang dibenarkan, landasan syarak. Barulah kehidupan kita mendapat berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu untuk petang ni, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita dalam sesi yang bab yang keempat, beriman kepada adanya malaikat. Mudah-mudahan dalam tazkirah pendek ini sama-samalah kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kesihatan yang berpanjangan kepada kita dan dihindarkan kita semua daripada COVID-19 yang boleh menyebabkan kita sakit, menyebabkan diri terlemah dan menghampiri kematian. Jadi sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu kejarni saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.